Okey, hari ini kita akan belajar unit 17, Budi yang baik dikenang jua. Okey, 这个 unit 还是在 tema 6 semangat cinta akan negara 就是爱国精神. Okey, sekarang kita tengok unit 17, Budi yang baik dikenang jua. Okey, murid-murid akan mempelajari kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kita akan teliti setiap gambar tentang hormati bendera kita, dan kita boleh dapatkan jawapan melalui gambar-gambar dan maklumat yang telah kita lihat. Okey, macam sekarang murid perlu memberikan respon. Maksudnya memberikan respon 学生回答问题. Okey, 问题就是用ayat tanya 来发问的. Okey, contoh yang pertama, siapakah Muhammad bin Hamzah? Okey, 我们就要看图片来找答案. Okey, beliau ialah pencipta bendera Malaysia. Okey, tiga, bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? 方法还有一个方法就是cara bendera bersaiz biasa perlulah dipasang melintang. Bagi bendera yang dipasang menegak pula, bulan sabitnya perlulah melengkung ke atas. Okey, soalan yang ketiga, berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis 韩文斜度国旗的斜度多少？当我们要挂那个旗 ，OK， 我们看第5个的图所以45度对吗？Okey, jadi jawapan kita kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis ialah 45 darjah. Okey, soalan seterusnya, apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Okey, 这个我们看第3个图 Okey, 他们立正 jadi mereka berdiri tegak Okey, kedua-dua murid itu berdiri tegak untuk menghormati bendera. Yang seterusnya, Awan, bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? Simulasi. 这个就是它叫 simulasi， 学生要做一个拉弓案，就是我们可以这个通常我们可以看在周会的时候，巡查员们被安排到前面挂那个旗 ，okey， menaikkan bendera. Okey, cara kita susun tadilah macam cikgu cakap, murid berlakon cara memasang bendera semasa perhimpunan sekolah. Bendera Malaysia di tengah, bendera Malaysia 放在中间, bendera negeri di sebelah kiri. Okey, 州旗放在左手边，挂在左手边, manakala bendera sekolah di sebelah kanan. 右手边 Okey, inilah cara murid berikan respon. Tapi apa yang perlu kita ingat, seperti kalau soalan tanya siapakah 一定是人 ，okey， 答案就是人 siapakah， 所以要注意这一项。Okey, sekarang kita belajar kemahiran membaca. Okey, murid-murid dikendaki membaca dulu teks berita ini tentang harumkan nama Malaysia, dan selepas itu murid perlu menjawab soalan pemahaman. Okey, sama-sama kita baca dengan lancar dan sebutan yang betul. London, 17 Mei. Norman Musa, seorang rakyat Malaysia, telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London sejak 20 tahun yang lalu. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratus tempatan. Norman sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap tebal. Norman juga menyertai banyak pertandingan masakan di sana. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di pesada dunia. Walaupun beliau telah lama menetap di sana, namun semangat patriotik tetap utuh dalam jiwanya. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia. Sebagai bukti,
jalur gemilang sentiasa berkibar di restorannya. Di samping itu, beliau tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggannya dari Malaysia. Okey, sekarang kita akan jawab soalan. Siapakah Encik Norman Musa? Terangkan. Beliau Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik di Anugerah Kari Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009 serta dipilih selaku Chef Rasmi bagi pasukan Formula 1 Lotus pada tahun 2010. Okey, soalan yang kedua. Bagaimanakah beliau mengharumkan nama negara? Beliau mengharumkan nama negara dengan sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Okey. Soalan yang ketiga. Apakah bukti? Okey, cenci ya. Apakah bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa cinta akan negara? Bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa cinta akan negara adalah dengan mengibarkan jalur gemilang setiap kali mengadakan demonstrasi masakan di luar negara dan tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi pelanggan dari Malaysia. Okay. Soalan yang terakhir. Ini berikan pendapat kamu tentang cara mengharumkan nama negara kita di pesada dunia selain bidang masakan. Okey, cai chung timu 我们就要留意 has or selain bidang masakan. 所以我们的答案不可以再讲关于 bidang masakan. 所以我们要选其他的. Okey, kita tengok macam mana jawapannya. Contoh, pada pendapat saya, cara untuk mengharumkan nama negara kita di pesada dunia selain daripada bidang masakan adalah dengan merangkul pingat emas dalam acara sukan yang dipertandingkan pada peringkat antarabangsa. Selain itu, semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia juga dapat mengharumkan nama negara kita. OK， 这一些是你们看个人的答案，如果还是 logic 的，都可以接受，都是对的。OK， untuk kemahiran menulis, murid-murid perlu membaca terlebih dahulu teks ini dan perhatikan penggunaan tanda baca yang tepat dan betul. Murid-murid akan diberikan imla pada sesi Google Meet yang akan datang. Okey. Jadi sekarang kita sama-sama bacakan teks ini dulu tentang Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud. Siapakah Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud? Pada usia 18 tahun, beliau sudah menjadi juruterbang dengan pangkat Lieutenant Muda. Ketika itu, beliau sebenarnya masih tidak tahu memandu kereta. Beliau sentiasa menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab demi negara. Kehebatan luar biasa beliau semasa mengendalikan pesawat diperakukan oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Semasa beliau menjadi Panglima TUDM, banyak misi yang telah diselesaikan oleh beliau. Contohnya, peristiwa konflik pemberontakan di negara Mesir pada Februari 2011. Ketika itu, banyak warga Malaysia termasuk pelajar terkandas di sana. Seluruh rakyat Malaysia amat risau akan keselamatan mereka. Lantaran itu, Jeneral Tan Sri Rosali bin Daud telah melancarkan Ops Piramid. Beliau berjaya membawa pulang rakyat Malaysia dengan menggunakan kapal terbang TUDM. Seterusnya, sewaktu peristiwa pencerobohan di Lahad Datu pada Februari 2013, beliau telah memimpin pasukan TUDM mengusir penceroboh dengan menggunakan jet pejuang. Hasil kerjasama TUDM dengan pasukan keselamatan dan agensi penguatkuasa yang lain, penceroboh negara akhirnya berjaya diusir. Anak jati besut Terengganu ini telah bersara pada tahun 2014 setelah berkhidmat selama 41 tahun. Kini, anak didiknya dalam TUDM masih meneruskan misi mengawal angkasa raya kita untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Sudah selesai yang ini. Okey, ini kemahiran seni bahasa. Murid-murid akan belajar bercerita.
Yang terakhir, murid-murid perlu sambungkan cerita tersebut berdasarkan apa yang kita lihat dalam gambar. Okey, cerita kita mestilah menggunakan bahasa yang indah. Okey, tajuk cerita ini Biar Putih Tulang. Alkisah pada zaman dahulu, kehidupan sekumpulan haiwan di sebuah negeri umpama tikus jatuh ke beras. Mereka hidup dengan aman damai. Malangnya, pada suatu hari, negeri mereka telah diserang oleh jentolak. Negeri mereka diceroboh secara haram. Dengan rakusnya, jentolak itu menumbangkan pokok-pokok yang telah berusia beratus-ratus tahun. Syahadan sang gajah yang gagah seperti badang memanggil warga negeri itu berkumpul. Seterusnya, sang gajah berkata, "Wahai penduduk negeri indah permai, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersatu hati mempertahankan negeri ini hingga titisan darah terakhir," kata sang merang. Tiba-tiba, haiwan-haiwan di situ terdengar suatu suara. "Ah, aku mahu lari dari sini," kata sang biawak, yang menyebabkan haiwan lain terpaku bagaikan dipanah halilintar. "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku tetap cinta akan negeriku," kata sang siput sambil mengesok ke arah sang biawak. "Biar putih tulang, jangan putih mata," kata sang gajah. Akhirnya di sini kita perlu menyatakan kesimpulan cerita tersebut. Jadi sama-sama kita tengok di sini. Akhirnya, berlakunya peperangan yang amat dahsyat. Sang burung telah membawa batu untuk dilepaskan kepada pemandu jentolak. "Aduh, sakitnya," kata pemandu jentolak. Pemandu jentolak telah melarikan diri kerana tidak mampu berlawan dengan haiwan-haiwan tersebut. Okey. Untuk unit ini kita sudah selesai. Jadi sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.